ahli-ahli dalam program malam ni. Saya Dr. Muhammad Sabri, medical doctor dan berkecimpung dalam preventive healthcare lebih daripada 25 tahun. Dan pengalaman terakhir saya dalam saya mengkaji tentang genomic medicine dan sambung belajar saya dalam postgraduate diploma in genomic medicine. Dan saya membina syarikat Kezera Health Sdn Bhd, menubuhkan syarikat Kezera Health Sdn Bhd ni untuk melakukan DNA profiling dan epigenetic profiling untuk memastikan untuk membantu orang ramai mencapai umur tua tanpa penyakit. Jadi dalam perjalanan saya mencari intervention ataupun apakah yang boleh digunakan untuk melambatkan penuaan dan juga untuk reverse biological age, sebab kita dah boleh kira biological age dengan menggunakan epigenetic profiling, dan juga bagaimana untuk mengurangkan inflammation ataupun untuk reverse inflammation yang berlaku di dalam badan manusia ni. Jadi dalam mencari itu, alhamdulillah saya diketemukan, proses dia panjang, saya singkatkanlah, diketemukan dengan ASEAN Redox. Dan apabila saya mengkaji, saya baca tentang ASEAN Redox ni, saya sangat-sangat teruja dengan kebolehan yang ada kepada molekul redox signaling ini, yang boleh membantu untuk meningkatkan keupayaan sel untuk healing ataupun penyembuhan. Jadi saya rasa Siful Hazrul dah terangkan tentang apakah redox signaling molekul, tetapi saya nak share tentang satu penemuan saya. Saya menggunakan redox signaling molekul ni untuk salah seorang pesakit yang saya kenali, umur dia 6 tahun, dan apabila dia dilahirkan, kulitnya mengikut ayahnya, kulitnya ni menggelupas warna merah, bermakna outer layer kulitnya atas ni menggelupas, tersiat dan nampak kulit yang merah. Dan doktor pun sangat terkejut, terpaksa dimasukkan dalam NICU untuk menjaga bayi ni. Dan apabila dia membesar, ibu bapa mendapati kulit dia menebal, dan bila dimasukkan ke hospital dan doktor telah menjalankan ujian, dan mereka dapati ini salah satu penyakit yang dipanggil epidermolytic hyperkeratosis. Bermakna sel outer layer, sel di luar badan ni yang membina keratin kita ni, keratin kita semuanya lembut, tetapi sel ni mengeluarkan keratin berlayer-layer sehingga keras. Dan apa yang jadi, budak umur 6 tahun ni sudah tidak mandi dah bertahun-tahun disebabkan oleh pecah kulit dia oleh kerana kulitnya yang keras. Okey, jadi penyakit ini dianggap sebagai satu mutasi genetik yang tidak berlaku common. Dia mengikut kajian dalam 1 dalam 300,000 orang boleh mengalami penyakit ini. Sayang sekali, doktor hospital nak lakukan ujian genetik terhadap kanak-kanak ini, tetapi doktor yang pada masa itu tidak dapat menyedut darah yang ada pada anak ini. Jadi bapanya dah kesian dekat anak ni, jadi tak dapatlah saya nak melihat apa sebenarnya jin yang terlibat di dalam penyakit budak ni. Mungkin insyaAllah satu masa saya akan tunjuk dia juga lah untuk kita buat ujian genetik terhadap anak ni. Okey. Jadi saya cuba dapatkan gambar dia daripada ayahnya, dan ini gambar yang diberi oleh ayahnya kepada saya sebelum saya menziarahi dia untuk saya memulakan rawatan
ataupun berkongsi tentang ulcer redox. Kalau kita lihat kulitnya berkeping-keping dan keras. Okey. Dan ini 14 Januari sebelum kita gunakan ulcer redox. Saya seboleh-boleh nak suruh dia minum air ini, tapi kanak-kanak ini tak mahu langsung minum air ini. Bila dia letak dekat mulut dia, dia terus tak nak minum. Dan apabila kita berbincang sama kita menggunakan cara spray. Kita spray menggunakan mist. Dan pada 17 hari bulan, selepas sebenarnya gambar diberi pada saya 14 hari bulan, tapi saya ziarahi pada 16 hari bulan untuk bagi air itu, dan saya ajak ayahnya menggunakan spray, dan selepas di spray lah kita akan lihat, kita nampak kulit-kulitnya menjadi merah, tapi dia tak sakit, menunjukkan ada reaksi kulit itu terhadap ulcer redox ni. Okey, dan pada 20 hari bulan Januari, sebelah kanan tu itulah gambar yang saya dapat ambil 3 hari selepas dispraykan. So kulit-kulit dia dah mulai luruh, kulit-kulit yang tebal tu mulai luruh. Dan ini pada 25 Januari. Saya sangat terkejut apabila saya menziarahi budak ni dan saya lihat kulitnya dah mula licin selepas 9 hari dispray. Dan saya masih lagi follow up sebab ini adalah genetic mutation. So pada saya, kalaulah sekiranya dengan spray redox ni hanya 9 hari boleh licin kulit, maknanya kemungkinan besar dia bukan genetic mutation. Yang keduanya, ianya merupakan satu miracle yang sangat hebatlah kalau genetic mutation. Tapi saya nak melihat apa perkembangan seterusnya. Saya menziarahi dia kemudian pada 6 Februari, dan saya dapati kulit-kulit yang atas tu mulai mengeluarkan satu layer keratin yang warna hitam, yang warna gelap-gelap tu. So dia akan keluarkan satu layer keratin yang lembut dan keras. Yang lembut dan tidak keras, yang tidak mendatangkan kesusahan kepada bayi ini, kepada kanak-kanak ni, yang menyebabkan dia mendapat luka. Okey. Dan selepas ni saya suruh ayah dia menggunakan gel di tempat-tempat yang masih lagi tebal, di siku, di lutut, supaya dapat menipiskan kulitnya tersebut. Jadi buat inilah 6 Februari dan ini adalah 14 Februari. Okey, kalau kita lihat di sini, yang layer yang hitam-hitam tu sudah dia naik dan maknanya dia hanya satu kulit yang nipis, dan bila di spray dia akan jatuh. Okay, dia akan naik balik. Jadi untuk kanak-kanak ni kulitnya dah jadi lembut dan ayahnya sangat-sangat suka sebab dia ni dah tidak komplain, tidak komplain yang kulit dia luka-luka. Okey. Dan kalau kita tengok sini, dadanya dah agak licin, tangan dia agak licin. Cuma di bahagian kaki di belakang kemungkinan besar spray itu tak sampai. Jadi saya suruh dia gunakan gel untuk sapu di kawasan yang tebal-tebal tu. Okey, jadi selama sebulan lebih kurang daripada 14 Januari, kurang daripada sebulan lah. Gambar ni daripada 14 Februari sebelah atas dan 14 Januari sebelah atas dan 14 Februari sebelah bawah. Okay. So pada saya sebagai medical doctor dapat menyelamatkan kanak-kanak ini daripada menggunakan steroid di atas kulitnya pun satu kejayaan yang sangat-sangat besar kepada seorang doktor. Sebab saya memahami kesan apabila guna steroid untuk mengurangkan reaksi kulit, dan Aqueous Cream digunakan untuk melembutkan kulit sahaja tetapi tidak mengurangkan penebalan kulit. Yang ni dah dipakai bertahun-tahun, daripada sejak lahir sampai umur 6 tahun masih menggunakan krim steroid dan juga krim Aqueous.
Okey, dan adalah krim-krim yang lain yang digunakan. Tapi yang banyak adalah krim steroid dan Aqueous. Jadi dapat menyelamatkan budak ini daripada terdedah kepada kandungan steroid yang tinggi apabila disapu seluruh badan, yang mungkin akan satu masa akan merosakkan organ-organnya yang lain. Saya rasa itu satu kejayaan kepada kita lah, apabila Allah Ta'ala bagi perkenalkan kita kepada satu produk yang sangat-sangat unik, dan juga ini satu kejayaan saintifik yang boleh membantu umat seluruh dunia melalui Asia Redox. Terima kasih Siful Hazrul. Baik, terima kasih